Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, kepada semua pelajar tingkat tampang yang saya kasihi sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan menyambunglah kita punya pembelajaran kita dalam bab 6 sokongan pergerakan dan juga pertumbuhan. Okey, so pada kelas yang lepas kita telah pun melihat berkenaan dengan topik pergerakan dan juga pertumbuhan manusia, di mana kita telah pun melihat struktur badan kita yang terlibat dalam pergerakan seperti otot, kita ada tendon, kita ada ligament dan kita juga ada tulang-tulang yang tertentulah yang akan bertanggungjawab terhadap pergerakan bahagian tubuh badan kita ini. Dan kita pun melihat fungsinya, iaitu fungsi bagi otot, di mana otot ini kebiasaannya bertindak secara antagonis, secara berlawanan. Contoh antara otot bicep di lengan dan juga otot tricep di lengan, di bawah lengan ini. Bila otot bicep mengecut, selalunya otot tricep akan mengendur, dan juga sebaliknya. So akan berlakulah pergerakan kita punya lengan ke atas dan juga ke bawah. Nah, kita pun melihat tentang fungsi ligamen. Ligamen adalah satu struktur yang kenyal yang menghubungkan antara tulang dan juga tulang. Tulang dan juga tulang adalah satu struktur dipanggil sebagai ligamen. So basically ligamen ini dia memberi sokongan kepada sendi. Sokongan kepada tulang, supaya dia boleh bergerak pada arah tertentu sahaja. Kemudian kita ada tendon. Tendon ini menghubungkan antara otot dan juga tulang. So bila otot ini mengecut ataupun mengendur, daya tarikan dan tolakan yang dihasilkan oleh otot itu akan ditransmitkan, akan dihantar melalui tendon kepada tulang tersebut. Kemudian kita pun melihat secara ringkas berkaitan dengan apa yang kita panggil sebagai sendi. So dalam sendi itu ada apa? Pada luar ke dalam kita ada, tadi kita kata otot, kita ada ligamen, kita ada tendon. Kemudian di dalam kita ada tulang-tulang dan kita ada selalu kita panggil sebagai kapsul, kapsul sendi. So dalam kapsul sendi ni adanya cecair synovial. Cecair synovial ini berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada tulang rawan. So tulang rawan ini wujud di penghujung-penghujung tulang. So selalunya terdapat pada tulang-tulang yang terdapat dalam sendi. So tulang rawan ini dia lembut. Basically dia bertindak sebagai cushion dan juga pelindung terhadap sendi. So bila sendi kita bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, contohnya sendi siku, sendi lutut, di penghujung tulang femur, di penghujung atas tulang tibia dan fibula, di sendi lutut itu, terdapat tulang rawan, yang licin dan juga dia lembut untuk memberi sokongan dan juga perlindungan kepada sendi dan bertindak sebagai cushion. Dan di sekelilingnya kita ada cecair synovial, yang kesemuanya ini akan berada dalam satu kapsul, kapsul sendi. Dan di luar kapsul sendi ini adanya ligamen, adanya tendon yang akan memberi sokongan kepada sendi tersebut. So inilah yang kita panggil sebagai pergerakan dan juga pertumbuhan manusia. Bagaimana manusia ini bergerak dengan adanya pengecutan dan juga pengenduran otot-otot tertentu yang akan menarik dan juga menolak tulang-tulang yang terlibat dalam pergerakan. So hari ini kita akan tengok kepada pola pertumbuhan manusia. Sejak kita dilahirkan ke dunia ini, kita dilahirkan sebagai seorang infant, seorang bayi. Dan daripada bayi kita membesar sampailah kita sekarang ni berumur, kamu 16 tahun, saya 30 tahun. So pertumbuhan manusia ini ada dia punya pola, ada dia punya macam pattern. Dan setiap daripada kita ini akan mengalami peringkat-peringkat pertumbuhan tertentu. Yang pertama kita ada peringkat bayi. So bila kita lahir ke dunia ini daripada ibu kita, kita berada dalam peringkat bayi, di mana dalam peringkat bayi ini selalunya bermula antara 0 hingga 3 tahun. So sehingga 3 tahun kamu ini dipanggil sebagai bayi. So inilah peringkat pertumbuhan bayi. So dalam peringkat pertumbuhan bayi ini, tak kisahlah bayi lelaki maupun bayi perempuan, kadar pertumbuhannya adalah sama. Di mana kadar pertumbuhan bagi bayi lelaki dan juga bayi perempuan adalah sangat-sangat pesat. Kerana berlakunya pembahagian sel secara mitosis dengan lebih pantas.
So pertumbuhan peringkat bayi ini, kita akan dapati bayi ini akan mengalami satu pola pertumbuhan yang sangat pesat, sangat cepat, disebabkan oleh berlakunya proses pembahagian sel secara mitosis, supaya bayi ini boleh membesar dengan lebih cepat. Okey. Dan pada peringkat bayi ini juga, keseimbangan makanan adalah sangat penting. Okey. So nutrien ataupun diet bagi bayi ini tak sama macam diet bagi orang dewasa. Okey. Dari 0 hingga 3 tahun selalunya, okey, diet yang kita rekomenkan bagi bayi ini adalah susu ibu. Okay. Susu ibu itu mempunyai nutrien yang sangat cukup, okay, untuk menggalakkan pertumbuhan bayi. Kebiasaannya kita akan benarkan, okay, ibu ataupun bapa, okay, untuk memberi makanan dewasa kepada bayi ini seawal 2 tahun. Okay. Kalau saya rekomenkan seawal 2 tahun lah, ataupun ada yang mungkin lebih cepat. Alright. Tapi kalau saya akan rekomenkan untuk nak introduce makanan luar kepada bayi, kita rekomenkan selepas 6 bulan pun paling cepat lah. Okay, after 6 months. Okay, so paling cepat ialah after 6 months, selepas 6 bulan pertama mereka hidup. So susu bayi ditambahkan lagi dengan makanan luar, okay, untuk nak menampung keseimbangan nutrien yang mereka perlukan. Sebab bila bayi ni pesat membesar, pesat membesar dan sebagainya, mereka akan memerlukan lebih banyak tenaga. So selepas 6 bulan daripada tempoh mereka dilahirkan, okay, pada umur 6 bulan dan ke atas, ibu bapa boleh memperkenalkan makanan luar kepada bayi tersebut, okay, supaya kita boleh menambahkan kalori yang mereka perlukan untuk menampung tumbesaran bayi tersebut. Okay. Kemudian kita akan masuk pada peringkat kanak-kanak, okay, peringkat kanak-kanak children. Okay. So dalam peringkat kanak-kanak ini, kadar pertumbuhan tidak begitu cepat jika dibandingkan dengan kadar pertumbuhan pada peringkat bayi. So pada peringkat kanak-kanak, dia punya kadar pertumbuhan agak perlahan sedikit, okay, jika dibandingkan dengan peringkat bayi. Okay. Dan pada peringkat kanak-kanak ini juga, kadar pertumbuhan adalah lebih cepat pada kanak-kanak lelaki berbanding dengan kadar pertumbuhan pada kanak-kanak perempuan. So pada peringkat kanak-kanak lelaki lebih cepat membesar berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Okay. Dan sama juga, makanan yang seimbang mestilah dibekalkan kepada kanak-kanak ini untuk menampung keperluan tumbesaran mereka. Okay. Kemudian masuk pula peringkat remaja. Okay. Peringkat remaja di antara umur 13 hingga 15 tahun. Okay. So inilah peringkat awal remaja. Dan kita ada umur 16 hingga 18 tahun ataupun 16 hingga 20 tahun. So peringkat remaja ni ada dua pecahan, peringkat awal dan juga peringkat akhir tumbesaran remaja. Okay. So pada peringkat awal remaja antara umur 13 hingga 15 tahun. Okay. So kita akan dapati pada peringkat awal ini, kedua-dua jantina sama ada lelaki maupun perempuan mengalami pertumbuhan yang pesat. So pada bayi pesat, kanak-kanak ni dia macam slow sedikit, okey, tapi masuk dalam peringkat remaja dia kembali pesat. Di mana remaja lelaki pada peringkat awalnya akan mengalami pertumbuhan yang agak perlahan jika dibandingkan dengan remaja perempuan. So pada peringkat awal remaja, okey, remaja lelaki dia akan mengalami pertumbuhan yang agak perlahan jika dibandingkan dengan kadar pertumbuhan bagi remaja perempuan, okey. Dan pada peringkat ini juga, remaja perempuan kebiasaannya, okay, antara 13 hingga 15 tahun, kebiasaannya remaja perempuan pada ketika ini sudah pun mengalami akil balik, iaitu kematangan. Okay? Dan bila mereka dah akil balik, mereka dah matang, maka mereka akan lebih tinggi daripada remaja lelaki dan lebih besar daripada remaja lelaki. Okay? Dan pada masa ini juga, remaja perempuan pada awal remaja akan mengalami perubahan ciri-ciri seks sekunder. Okay? Seperti contoh apa, macam suara halus, okay, ada berlakunya pembesaran pada buah dada dan sebagainya. Okay? So ini adalah peringkat awal remaja. Okay? Namun demikian, masuk pada peringkat akhir remaja antara umur 16 hingga 18 tahun. Okay? So, pada umur 16 hingga 18 tahun, dia akan mengalami satu pola pertumbuhan yang terbalik, di mana remaja lelaki, pada peringkat akhir remaja ini, remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih pantas.
Okey, so remaja lelaki dia selalunya akan mengalami pertumbuhan pesat pada peringkat akhir remaja mereka. Okey, sebab lelaki ni dia lambat balik jika dibandingkan dengan perempuan. Okey, patutlah perempuan pada peringkat awal remaja mereka lebih cepat membesar berbanding dengan lelaki. Tetapi lelaki pula bila masuk peringkat akhir remaja antara 16 hingga 18 tahun, lelaki akan shoot up. Okey, lelaki akan meningkat dia punya pembesaran mungkin lebih tinggi. Okey, lebih tinggi daripada perempuan. Okey, muka pun akan lebih mature, lebih matang, suara pun akan pecah, lebih garau dan sebagainya. Okey, dan pada peringkat akhir remaja ini juga perempuan akan mula perhatikan bahawa kadar pertumbuhan mereka pada ketika ini juga dah mula perlahan. Okey, so pada peringkat akhir remaja lelaki akan jadi pentas, perempuan akan mula jadi perlahan. Okey, dan mungkin juga akan terberhenti. Alright, so jangan kamu risau, pada lelaki kamu ni masih lagi pada peringkat pertumbuhan yang aktif. Okey, so siapa yang rasa macam diri tu pendek, jangan risau, tunggulah masanya akan tiba, kamu akan meningkat tinggi juga. Sebab inilah masanya kamu akan mula mengalahkan perempuan. Okey, so 16 hingga 18 tahun. Okey, so remaja lelaki ini dia akan terus mengalami pertumbuhan sehingga umur mereka mencapai 20 tahun juga. Okey, betul lah kalau kamu tengok lelaki antara 18 hingga 20 tahun masih lagi membesar, masih lagi meninggi dan sebagainya. Okey, sebab itulah kenapa secara kebiasaannya di peringkat akhir remaja lelaki akan nampak ataupun kelihatan lebih tinggi dan juga besar berbanding dengan remaja perempuan. Okey, so perempuan ni peringkat awal sahaja mereka akan cepat. Dan masa peringkat akhir remaja mereka akan perlahan. Lelaki peringkat awal perlahan. Once kamu dah akil balik 16 tahun ke atas, kamu akan dapati kamu akan bertumbuh ataupun akan meninggi, membesar dengan lebih pantas, lebih cepat, malah boleh mengalahkan perempuan. Okey, so masa kamu lambat bagi lelaki, perempuan di awal. Okey, kalau kamu tengok ada form 1 kamu yang kecil-kecil tu, kamu akan pasti tunggulah masanya nanti. Bila mereka masuk form 3, form 4 nanti, standby lah, mungkin mereka akan lebih tinggi jika dibandingkan kepada mereka form 1 sekarang. Okey, dan kemudian kita masuk pada peringkat dewasa. Okey, dan remaja pergi kepada dewasa. Okey, so pada peringkat ini lelaki dewasa lebih tinggi dan besar jika dibandingkan dengan dewasanya perempuan. Okey, keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Berarti perempuan ni dia awal pesat, tapi dia akan stop. Alright, lelaki ni dia awal dia belum lagi membesar. Dia akan membesar pada peringkat akhir remaja dan boleh continue sampai ke peringkat dewasa. Okey, dan pada peringkat dewasa ini juga pertumbuhan manusia akan mula menjadi malar ataupun tetap dan hampir kepada sifar. Okey, hal ini bermakna pertumbuhan manusia akan berhenti kecuali pada bahagian-bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan juga rambut. So pada peringkat dewasa ini kita akan dapati pola pertumbuhan akan mula menjadi malar, okey, menghampiri sifar. Dan kita akan stop meninggi, kita akan stop membesar. Okey, so semua bahagian kita akan stop untuk membahagi kecuali bahagian-bahagian tertentu seperti kuku dan juga kita punya kulit dan juga kita punya rambut yang akan sentiasa membahagi sehingga kita arwah. Okey, nah akhir sekali pada peringkat tua. Okey, so kita masuk pada peringkat tua. Pada peringkat tua ini pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Okey, tak pernah lagi saya tengok orang tua ni makin meninggi. Okey, so pertumbuhan manusia pada peringkat tua hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh manusia pada peringkat tua akan mula menyusut dan mengecil. Okey, terutamanya di bahagian-bahagian otot serta kulit menjadi kering dan regang. Okey, so pertumbuhan pada peringkat tua ni kita akan tengok dia adalah kepada negatif. Okey, berarti daripada tinggi yang lepas mereka akan mula mengecut, mereka akan mula menyusut dan sebagainya. Okey, so selalunya pola pertumbuhan pada peringkat tua dipanggil sebagai pola pertumbuhan negatif. Okey, so kalau kamu buka muka surat 132 buku teks kamu, kita ada satu graf pertumbuhan. Okey, pada setiap peringkat daripada bayi sampailah kepada peringkat tua. Okey, so peringkat bayi kamu tengok antara 0 hingga 3 tahun sangat pesat. Okey, kemudian pada
3 hingga 13 tahun peringkat kanak-kanak, kamu akan dapati dia akan mula perlahan sedikit jika dibandingkan dengan peringkat bayi. Tapi dalam konteks kanak-kanak, bayi lelaki atau kanak-kanak lelaki akan lebih cepat membesar berbanding kanak-kanak perempuan. Okey, kemudian masuk peringkat remaja. Okey, kembali semula pertumbuhan menjadi pesat. Okey, peringkat awal remaja, remaja perempuan akan lebih cepat membesar, meninggi. Okey, manakala remaja lelaki akan mula membesar dan meninggi pada peringkat akhir remaja mereka. Dan akan continue sehingga masuk peringkat dewasa sehingga umur 20 tahun. Okey, dan pada peringkat dewasa kita tengok pola pertumbuhan manusia baik lelaki maupun perempuan akan mula menjadi perlahan. Okey, akan mula mendatar, akan mula menjadi sifar. Okey, ini panggil sebagai mendatar ataupun menjadi malar. Okey, constant. Okey, orang putih panggil bentuk ini bentuk plateau, okey, bentuk rata. Sebab apa? Pertumbuhan pada ketika ini sudah pun hampir berhenti sepenuhnya. Okey, maksudnya dalam peringkat dewasa ni mereka akan mula untuk stop meninggi dan stop membesar, kecuali bagi bahagian-bahagian tertentu sahaja. Dan kita dah akhir pada peringkat tua. Okey, kamu tengok pada graf peringkat tua, kamu akan dapati pada malar tadi dia akan mula turun ke bawah sikit. Okey, berarti pertumbuhan adalah negatif. So bila pertumbuhan negatif, kita akan dapati orang tua ini dia punya kadar pertumbuhan akan mula berkurangan. Okey, hampir berhenti sepenuhnya. Mereka akan mula menjadi kecut. Mereka akan mula menunduk dan sebagainya, membongkok dan sebagainya. Okey, kulit mereka akan menjadi kering dan regang. Otot mereka akan mula mengecil dan function lain seperti ingatan akan mula hilang. Okey, sama-sama mata akan mula kabur. So ini semua adalah pertumbuhan negatif. Okey, so inilah kita panggil sebagai pola pertumbuhan manusia. So inilah graf lengkung bagi pertumbuhan manusia. Okey, so ini tentang pertumbuhan manusia yang kita boleh katakanlah. Okey, so polanya hampir sama. Okey, dia hampir membentuk satu graf sigmoid lebih kurang. Okey, so inilah yang kebiasaannya yang berlaku. Okey, daripada peringkat bayi sehinggalah kepada peringkat orang tua. Tapi kita ada satu lagi penyakit. Ada satu penyakit unik yang dipanggil sebagai progeria. Okey, so progeria yang satu penyakit yang dipanggil sebagai penuaan pramatang. Maksudnya orang ini menjadi tua pramatang. Okey, di mana penyakit ini sangat-sangat jarang berlaku. Dan jika berlaku penyakit ini akan berlaku pada peringkat kanak-kanak dan akan menyebabkan kanak-kanak ini kelihatan seperti orang tua. Okay, ada satu penyakit genetik yang sangat rare dipanggil sebagai progeria. Okey, di mana pada peringkat kanak-kanak lagi mereka sudah mula nampak seperti orang tua. Tapi penyakit ini sangat susah nak jumpa dekat dunia. Okey, tapi memang ada dia punya rekodnya. Okey, so ini tak mustahil lah. Okey, so kamu kena tengok pada corak pertumbuhan seperti bentuk S, bentuk sigmoid. Okey, so dengan adanya graf ini kita boleh menentukan ataupun kita boleh memastikan bahawa seseorang itu akan tumbuh dengan baik pada peringkat yang tertentu. Okey, so kalau kamu ada adik, kamu boleh buka buku pink mereka. Okey, bagi perempuan lah, kalau lelaki buku biru mereka yang mak kamu simpan. Okey, selepas mereka lahir kita ada bagi satu buku pink bagi perempuan dan buku biru bagi lelaki. Jika ada buku tu, kamu cuba buka balik buku tu, kita ada sertakan dalam buku kesihatan tu graf pertumbuhan. Okey, pada peringkat bayi sehingga pada peringkat remaja dan sebagainya. Okey, so dengan adanya graf pertumbuhan ini kita boleh rekod. Okey, adakah kadar pertumbuhan kamu itu normal pada usia kamu ataupun tidak. Okey, sama ada kamu ni tak cukup zat ke, tak cukup nutrien ke, semuanya kita boleh tentukan dengan adanya graf tersebut. So kamu boleh cari balik buku-buku kamu tu, buku-buku rekod kesihatan kamu yang warna pink dan juga biru tu, tanya mak kamu. Buka buku tu, cuba tengok, mesti ada graf yang kita akan rekodkan pertumbuhan kamu. Okey, di mana kita selalunya akan rekod pada kamu punya ketinggian kamu ataupun ukur lilit kepala kamu dan juga berat badan kamu. Okey, so nak memastikan bahawa kamu ni tumbuh dengan betul mengikut kadar graf yang telah pun ditetapkan oleh WHO. Okey, jika berada di atas graf ataupun di antara graf, kamu sihat. Kalau di bawah graf, mana kamu terbantut. Okey, kamu mungkin tak cukup zat dan sebagainya. Okey, so adanya graf ini untuk membantu dalam merekodkan tumbesaran kita daripada kecil sehinggalah ke peringkat remaja at least.
Okey. So inilah pertumbuhan manusia. Okey. So tadi dan semua ni kalau kau perasan, pertumbuhan manusia ini paling pesat pada waktu bayi dan juga pada waktu remaja. Dan remaja pun berlaku selepas kamu mencapai akil baligh, di mana kamu punya organ seks kamu akan mula menjadi matang dan boleh menghasilkan sel-sel pembiakannya. Okey. So inilah dua peringkat bayi dan juga peringkat bayi dan juga peringkat remaja tadi. Okey, itulah peringkat yang kamu akan mengalami pertumbuhan paling pesat. Okey, malam peringkat dewasa, negatif peringkat tua. Okey, so boleh buka buku teks dan rujuk pada lengkung atau graf lengkung pertumbuhan tersebut, iaitu graf sigmoid S tu. Okey, so untuk hari ini itu sahaja. Alright, so sila telaah di rumah. Okey, jangan kamu skip belajar. Dan pada hari ini saya akan sertakan juga satu latihan formatif, sila buat. Okey, jangan kamu tak buat. Mana-mana latihan yang kamu tak buat sebelum ni, sila rujuk balik yang saya dah bagi sebelum ni, sila buat qada balik. Okey, sebelum kamu diarah pula semula ke sekolah dalam masa yang terdekat ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.